Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So, hari ni kita akan continue our chapter 2 dengan a new method to solve our first order differential equation. Okay, so in chapter 2, basically we learn about how to solve our first order differential equation. Dalam chapter 1, kita dah belajar apa dia ordinary differential equation, apa dia partial differential equation, how to classify our differential equation. And in chapter 2, we are focusing on our first order differential equation. Okay, di mana you know that first order differential equation ni maksudnya dia melibatkan derivative satu sahaja. A first derivative. Okay, order of this differential equation is 1 because it depends on how many times you differentiate your differential equation. So kalau dy dx ni maksudnya sekali sahaja first derivative, so order adalah 1. Kalau kita cakap pasal second order means that we have d square y dx square. This one is the order. Okay, so when we talk about first order means that is only involve dy dan dx. So before this, we have learned 3 methods. The first method is separable variable method, di mana separable variable method ni digunakan bila kita boleh separate kita punya differential equation kepada dua bahagian. Okay, dekat left hand side kita ada dependent variable dengan dia punya derivative, dan dekat right hand side kita ada independent variable dengan dia punya derivative ataupun terbalik. Okay, tapi keywords dia dependent variable kena duduk dengan dia punya derivative, independent variable kena duduk dengan dia punya derivative. So when we can separate both side, then we can use the separable variable method dengan integrate kedua-dua bahagian. Okay, so integration ni dia depends lah pada equation. Ada yang kena guna substitution, ada yang kena guna partial fraction. So you need to masters in how to do an integration. So boleh tengok video yang saya dah kongsikan. Okay, and then we learn about homogeneous equation, di mana homogeneous equation ni kita boleh check either kita punya equation tu homogeneous or not. Okay, biasanya homogeneous equation ni pada asalnya kita tak boleh separate. It is not the separable equation. Okay, dia tak boleh separate. And then we check either dia homogeneous ke ataupun tak. So homogeneous ni nak check dia ada dua cara, sama ada awak bentukkan awak punya dy dx menjadi f y over x, ataupun when you can show that fxy is equal to f lambda x lambda y. Okay, kita dah tunjuk dekat dalam previous lesson macam mana nak tunjuk kita punya equation tu homogeneous ataupun tidak. So, when you have your equation as a homogeneous equation, awak boleh reduce dia menjadi separable equation dengan membuat substitution v equal to y over x. Okay, so kita gantikan y over x ni dengan v, and then kita akan tengok yang kita punya equation tu boleh diseparatekan. So when it can be separable, therefore you will use the same method here, which is separable variable method. Sama juga kita akan separatekan dan integrate both side. Okay, and the third one that we learn adalah separation reduction method. So sama juga separation reduction method ni, reduction separable equation ke apa nama dia, separation reduction method ni adalah equation itu dia tak boleh separate pada asalnya. Dia bukan homogeneous. Dia adalah sesuatu function. Okay, so apa yang kita buat, function itu kita akan gantikan dia dengan u. Okay, and then kita akan dapati bahawa equation kita itu dah boleh diseparatekan. So kita also guna separable variable method. Okay, maksudnya kita do some substitution. Okay, kita ambil equation yang berada dalam function tu sebagai u, and then we can see that our equation, our differential equation can be separate. Okay, so we use the same method, which is separable variable method. So maksudnya pada our previous lesson, we learn about separable variable method untuk 3 equation yang berbeza. Yang pertama, separable variable equation. Yang kedua, homogeneous equation. Dan yang ketiga adalah reduction equation, separable reduction equation. So ketiga-tiga method ni, ketiga-tiga jenis equation ni, kita gunakan separable variable method.
Okay, so keywords dia untuk separable variable method adalah you kena separatekan dependent variable dengan derivative dia kepada satu bahagian dan independent variable dengan derivative dia kepada satu bahagian, and then we integrate both side. So itu adalah 3 method yang kita belajar before this. Today, kita akan belajar another method daripada separable variable yang kita panggil sebagai linear equation method. Okay, so sebelum kita nak guna linear equation method, we need to make sure that kita punya differential equation adalah linear differential equation. Okay, so untuk kita pastikan our first order differential equation tu adalah linear differential equation, kita punya first order differential equation tu mestilah berada dalam bentuk ini. A1x dy dx tambah A0xy equal to gx. Di mana yang dekat sini ni dia boleh jadi any term in term of x. Dekat sini pun boleh jadi any term in term of x. Dan sini pun boleh jadi any term in term of x. Okay, so kalau awak tengok equation yang pertama ni, okay, so ini adalah kita punya A1x darab dengan dy dx. And then ini adalah kita punya A0x darab dengan y. Dan ini adalah gx. So ini adalah antara contoh linear differential equation. Okay, di mana apa yang awak nak kena tahu, awak ada A1 dalam term x, dia darab dengan dy dx. Okay, tambah dengan awak ada term yang kedua A0x darab dengan y. Okey, sama dengan term yang ketiga gx. Okey, term yang ketiga adalah gx. Semua term yang berwarna merah ni dia boleh jadi sama ada constant ataupun term yang in term of x. Okey, di mana x awak adalah independent variable. Okay, kalau awak ada dy dt, contohnya, dia mesti tambah dengan kat sini pun mesti t. Okay, so apa dia variable kita? Variable kita adalah a1 t. Sorry, kat sini y. Okay, kat sini adalah a0 t, dekat sini adalah gt. Maksudnya term-term ini adalah in term of independent variable dan dekat sini adalah kita punya dependent variable, derivative of dependent variable dan dependent variable. Contoh lain, kalau kita ada contohnya dz du. dz du. So sekarang awak punya independent variable adalah u. Maksudnya kita punya constant ni, kita punya depan ni mestilah a1u tambah a0u sama dengan gu. Okey, dan kita punya ini adalah dz du dan sini adalah z, dependent variable. Okay, dependent variable. So you need to be careful. So ini adalah form of our linear differential equation di mana di depan dia ini adalah equation ataupun constant in term of independent variable. Dia tak boleh ada dependent variable kat sini, tak boleh. Okay, kita tengok contoh. Sorry. So kalau awak tengok dekat sini, this one is your dependent variable. So dekat sini ada y. And this one is your independent variable. So semua term dekat depan ni mestilah in term of x. So you have this one and this one. So ini adalah you punya a1x. Ini adalah you punya a0x. Dan ini adalah you punya gx. Okay. So sekarang ni apa yang kita kena buat adalah untuk kita pastikan kita punya equation ini merupakan linear equation, the first thing yang you kena buat adalah you kena tinggalkan ataupun biarkan dy dx ni single, duduk sorang-sorang. Okay, so macam mana kita nak hilangkan? Kita kena bahagi semuanya dengan term yang ada dekat depan dy dx. Semua kena bagi dengan term tu, supaya yang ini kita boleh potong dan dia hilang.
Okay, so semua kena bahagi dengan term yang sama. So kalau awak tengok dekat sini, kalau dekat depan ni ada AX, okay, katakanlah saya ada equation AX dy dx tambah BXY equal to CX contoh. Okay, so ini adalah kita punya dy dx, ini adalah kita punya y, dan yang lain ni semuanya adalah term of x. So kita nak pastikan kita punya equation ini linear ataupun tidak, the first thing yang you need to do adalah tinggalkan dy dx ni sorang-sorang. Okay, so maksudnya kita kena bahagikan semua dengan ax. Kenapa? Sebab kita nak potong ax ni. Okay, so bahagi semua dengan ax. Bahagi semua dengan ax. So apa yang you ada adalah dy dx tambah dengan bx over ax y sama dengan cx over ax. Okay, lepas tu saya gantikan, katakanlah bx over ax ni kita jadikan dia p, yang ini kita jadikan dia q. So kita punya linear equation in term of dy dx tambah pxy equal to qx. So ini adalah form of our linear differential equation. Depan dia ada dy dx tambah dengan any term of x darab dengan dependent variable y. Okay, sama dengan any term of x. So ini adalah linear equation. So kalau awak tengok, kalau kita ada contoh yang ni, dy dx tambah dengan term of x darab dengan dependent variable y sama dengan kosong. Kosong ni adalah kita punya qx lah. Okay, qx boleh jadi apa-apa, sama ada constant ataupun any equation in term of x. Contohnya 2x ataupun kosong x. Kalau kosong x ni kosong dah. Kalau constant 4, itu pun kita panggil dia sebagai qx. Okay, so ini adalah kita punya dependent linear differential equation. So kita kena pastikan kita punya equation dalam bentuk linear differential equation, barulah kita boleh guna linear equation method. Okay, so bila kita dah ada kita punya equation dalam bentuk linear differential equation, awak kena kenal pasti apa awak punya px dan apa awak punya qx. Untuk kita kenal pasti px dan qx, syarat dia dy dx dekat depan ni mesti duduk sorang-sorang. Contohnya macam ini. Okay, so dia duduk sorang-sorang. So maksudnya px kita adalah 2x dan qx kita adalah kosong. Kalau macam ni, kalau contoh yang ini, belum lagi. Apa yang awak kena buat? Kena bahagi semuanya dengan x square. Semua kena bahagi dengan x square. Kenapa nak bahagi dengan x square? Kita nak hilangkan yang depan ni. Nak biar dy dx duduk sorang-sorang. So, apa yang awak dapat daripada sini adalah dy over dx tambah dengan, yang ni boleh potong. So, tinggal 2 over x y sama dengan, yang ni pun boleh potong, 1 per x. Okay, so which one is your px? This one is your px. Which one is your qx? This one is your qx. So kalau awak tengok, qx duduk dekat right hand side, px dia duduk dengan dependent variable, dan derivative duduk sorang-sorang. So ini px, ini qx. Okay, so kalau awak tengok contoh yang pertama, this one. Okay, yang ini belum lagi linear differential equation. Kita kena buat apa? Hilangkan 2x kat depan ni. Macam mana nak hilangkan? Bahagi dengan 2x. So, ini pun bahagi dengan 2x. Yang ini pun bahagi dengan 2x. So, apa yang awak akan dapat adalah yang ini dah habis. Tinggallah dx dy. Okay, so dx dy, berhati-hati. Kenapa? Sebab sekarang ni awak punya dependent variable adalah x. Okay, so dia mesti kena tambah dengan x dekat sini. So ni salah ni, ni bukan dx dy sepatutnya. Okay, betul kan Saya salah ni. Ni sepatutnya adalah dy dx. Ni dy dx, salah. Okay, so tersilap tulis.
Okay, so bila kita dah bahagi semua dengan dx, ini pun bahagi dengan 2x, ini pun bahagi dengan 2x, so ini pun habis. So kita ada dy over dx tambah dengan, okay, 2 dengan 2 boleh potong, 1 per xy equal to 1 per 2x. Okay, so kalau awak tengok sekarang dy dx dah duduk seorang-seorang, so ini adalah kita punya px dan ini adalah kita punya qx. Okay.